and also Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Tiba-tiba dia salam satu Malaysia. Okay, so hari ini kita akan continue with practical session using Microsoft Excel. Okay, so basically subjek hari ini sangat-sangat membantu awak nanti untuk buat apa nama dia, untuk buat awak punya assignment. So saya nak buka Microsoft Teams and download data. Download data dan juga download slide tu. So kita akan tengok satu persatu. Dia ada practical session _1_data. So semua dah download tak? Muhammad Firdaus Irfan. Sekejap saya add kawan awak lagi seorang. Muhammad Firdaus Irfan. Mana pula Teams? Okay. Add member. Muhammad Firdaus Irfan. Muhammad Firdaus Irfan. Okay, so basically hari ni kita akan tengok practical session using Microsoft Excel, and then awak akan ada apa nama dia, this one. Awak akan ada, sekejaplah saya share screen tu senang. Stop sharing, share screen. Okay, so awak akan ada this one data. Kita akan ada data load consumption data, ada 4 jenis data. Load consumption, student sports, and this one electricity per capita. Ini data electricity per capita. And then kita ada 100 sales records. So ini adalah contoh data. Okay. So basically yang apa nama yang awak akan belajar hari ini nanti membantu dalam buat assignment, and also kalau awak buat FYP. So ianya sangat-sangat membantu. Hari ini kita tengok basic dahulu. That means dia akan cover chapter 1 dengan chapter 2. Dengan chapter 3. Chapter 1 lah banyaknya chapter 1. Macam mana nak buat graphical representation, and then macam mana nak keluarkan descriptive statistik. So sebelum tu make sure Excel awak ada this one, data dan juga analysis tool atau data analysis. Kalau tak ada boleh install, siap-siap. Pergi dekat home, pergi dekat Excel, lepas tu pergi dekat apa nama dia, add-on. Ada yang tak ada tak? This one. Dekat belah kiri atas kanan, analysis tool pack. Yang ini. Analysis and also data analysis. Kalau tak ada, seorang buka awak punya share screen, kita install sama-sama. Atau dekat dalam YouTube pun ada. Install analysis tool pack. How to install data analysis in Excel. Tools, add-on, and so on. Videos, adding, tool packs in Microsoft Excel. Mana pula dalam copy. Okay, so saya dah share dekat dalam apa nama dia, dekat dalam group macam mana awak nak install analysis tool pack. Okay, so boleh tengok dekat situ. Kalau tak boleh, share screen and then kita ni kita install sama-sama. Okay, so hari ni this is the slide for today. Okay, so kita ada data analysis in Excel, and then macam mana nak guna data analysis in Excel. Okay, so ini adalah some available YouTube yang mana awak boleh tengok lah, tapi kita tengok hari ni pun okay juga. So and then kita akan ada, this is Microsoft Excel punya interface. Cuma ni Excel lama dia akan lain sikit lah. Kalau Excel yang sekarang dia akan ada macam ni. So lebih kurang dia akan ada home. Cuma saya punya ni sebab saya pakai Mac. So dia lain sikit. Dia ada home,
awak akan ada macam mana nak change the tulisan and so on. Lepas tu apa nama dia, ini untuk tab table, awak nak insert table and so on. Ni macam mana awak nak analyze data, and then dia ada nak insert shape apa benda bagai. So basically sebenarnya Microsoft Excel adalah jauh lebih powerful and also jauh lebih berguna daripada Microsoft Word. Kalau awak nak buat minute meetings ke apa pun, sangat-sangat senang guna Microsoft Excel compare dengan guna Microsoft Word. Okay. And then this one kalau nak draw, saya tak sure awak ada ke tak yang ini. Sebab kadang-kadang ada certain, kalau macam kat office saya dia tak ada function draw ni. Yang ini ada dalam Mac atau ikut version kot. Macam itulah. And then ini lebih kepada page layout, formula. Yang ini yang paling berguna, data. So macam mana awak nak copy data, get data daripada mana-mana. Kalau let's say kalau awak ada data tu dekat mana-mana file lah. So macam saya dah memang buka data ni ada dalam ni. So tak perlu nak transfer. Atau kalau ada data daripada text, get data from Power Query and so on. Okay. And then ni review data ni yang paling kita akan banyak guna dekat sini. Analysis toolpack, data analysis. So boleh nampak kat sini. Regression ada. Regression ni nanti chapter 8 atau chapter 6 ke chapter 7. Sampling distribution pun ada. Yang ni t-test chapter 3 kan. Two sample t-test assuming equal variance, two sample assuming unequal variance, exact test. Okay. And then rank and percentile, random number, ANOVA. ANOVA ni chapter 5. So nanti pun kita akan tengok. Correlation ni chapter 6. Covariance, descriptive statistics, exponential smoothing and so on. So kalau ikutkan banyak software lain, kalau macam Minitab tu lagi banyak dia punya apa nama dia, analysis toolpacks. So yang ini Excel memang basic je lah, tapi basic pun banyak lah sebenarnya yang sangat-sangat membantu. Okay. And then nanti kita tengok macam mana nak guna all the analysis, and then review kalau awak nak review apa-apa ni lah. View, and then macam mana kalau awak nak automate, nak record action awak, apa nama, nak record, lepas tu nak tunjukkan script ke and so on. Okay. So back to the slide. So itu adalah Microsoft Excel. Sangat-sangat membantu dan memudahkan hidup kalau nak analisis data atau even nak buat benda-benda lain. Okay. So ini adalah beberapa function yang ada dekat dalam Excel. That is why sebenarnya statistik ni bagus kalau macam exam berkomputer. So awak tak payah nak kira satu persatu. Okay. Dah ada average, macam mana nak kira mean. Average if, mean of a set of number. And then Hamian, Jomian, mode single, median, variant. P adalah variant untuk population, variant S adalah sample variance. Tak adalah semua kita guna. Kita akan guna yang mana berkaitan dengan data awak je lah. STDEVs.P, standard deviation bagi population, and then standardized. Contohnya kalau macam saya ada this type of data. So data ni kalau saya nak kira dia punya mean dekat sini, saya boleh type je. Sama dengan AV, average. So suruh dia kira average untuk this one. Saya select, tutup kurungan, enter. Terus dapat dia punya average. Okay. And then saya boleh drag aja kalau nak kira untuk kolom lain-lain. So dia kira siap-siap. So kita nampak kat sini dia kira average untuk next column. Okay. So itu yang sebenarnya Excel ni sangat memudahkan hidup awak. So the next one, kita tengok dulu dekat slide. Ini ada function lain. Kalau nak tengok dia punya rank average, percentage and percentile and so on. Okay. Ni Corel untuk kira correlation, Pearson, and then kita ada coefficient of determination and so on. Okay. So, semua dah download tak data? Ke tengah download? Oi. Tanya soalan ni senyap je semua. Kau on je lepas tu pergi makan ke lagi? Saya tak dapat lah nak analisis toolpack-nya. Punya tu. Okay, cuba boleh share screen. Kita buat sama-sama. Okay, ya. Share screen awak. Kita tengok. Nampak lah tu. Nampak? Ni, tu. Ni siapa ni, Naruto? Adinin. Oh.
Tak nak gambar kau tadi Naruto. Kau pergi dekat sekejap saya tengok. Apa nama? How to install analysis toolpack in Excel. Klik tools. Tools. Kau pergi dekat file. Ada dekat mana option ni bawah sekali tu option. Option. Okey. Lepas tu pergi dekat adds in. Adds in. Pergi dekat adds in, klik tu. Lepas tu cuba tengok ke bawah ada tak analisis. Tu ada tadi atas. Analysis toolpack BBA tu. Yang mana ni? Ya, yang tu klik, yang bawah dia pun klik. Tak apa, kau klik yang atas tu pun okey je lah, mana-mana salah satu. Tu. Itu tekan okey. Okey, Okey. Lepas tu ada tak? Kau pergi dekat data. Atau cuba tutup lepas tu buka balik. Sebab dia ni, lepas tu buka balik Microsoft Excel. Ni kartun dekat desktop kau tu bukan Naruto ke? Itu Data Stone tu. Oh, dah ramai kartun lain. Zaman aku Naruto je. Okey, kau pergi kat home tadi. Pergi dekat data tu. Ya, itu tengok dulu. Tak apa. Macam tu? Pergi dekat data, ada tak analisis? Tak ada cuba kalau klik bawah tu. Mana? Ya dekat kiri, dekat share tu, bawah share tu kan ada segitiga, arrow ke bawah tu kan? Okay, ni. Bawah dia. Arrow bawah. Tak ada apa-apa kan? Keluar. Full screen show tabs only. Full screen mode dia ada keluar tak? Oh, kalau full screen mode dia tak ada ni. Kalau tak, pergi tadi balik dekat option tadi. Ya. Macam ni. File option. Lepas tu adds in. Lepas tu kau tekan VBA. Yang VBA tu. Lepas tu kau pegankan go. Dia tekan apa? Go dekat bawah tu. Excel adds in, manage, Go. Excel adds in, go. Tekan go tu. Go ni. Klik analysis toolpack dengan analysis toolpack BA. Dah dua tu. Klik OK. Okay, lepas tu cuba tengok ada tak? Tu dah ada. Ada. Okay. Yang lain dapat tak? Kalau tak dapat, kita ni add sama-sama. Okay, welcome. Sebab ni penting. Nanti awak nak assignment awak 20% tau. Assignment memang saya buat memang tak ada harapan untuk kau kira guna calculator. Memang kena guna Excel. Tapi kalau tak nak buat tak apa je, saya okey je. Macam tu lah. So yang lain dapat Kalau tak dapat tak apa, share je screen, kita tengok. Sebab this is the the most important part, kena ada analysis toolpack. Ada? Yang lain ada? Cuba aku tengok sikit siapa dia dalam ni. Mengimbau kembali kenangan ajar masa online. Afif, okey? Ada analysis toolpack? Tan Kang? Chuming? Ada. Ada okey. So kalau ada, saya assume semua yang lain pun adalah analysis toolpacks. Kita akan go to, belum share screen. Share screen. Okay. So ini adalah data. You have 1, 2, 3, 4 sheet of data yang saya letak kat sini. Okay. The first one adalah load consumption data. If you take a look at this data, it will be impossible untuk awak kira data ini menggunakan menggunakan
calculator. So data yang asal sepatutnya kolom ni tak ada. Kolom ni tak ada and sepatutnya this one pun tak ada. Awak boleh delete. Okay, so itu yang kita akan kira. So data ni adalah load consumption data in megawatts taken for one day daripada pukul 12.30 minit pagi sampai pukul 12 malam. That mean untuk tempoh 24 jam. And data collected is every 30 minit. Setiap 30 minit dia akan collect. Apakah load consumption untuk hari Isnin and so on. So katakan saya bekerja dekat TNB. Saya ada data ni and then my boss nak suruh saya, okay, what can you conclude from this data? Okay, contohnya dia bagi this one. So macam mana kita nak buat conclusion atau nak analisis atau nak buat report daripada data tu, first awak boleh calculate dia punya descriptive statistic. Average, mean, median, variance and so on. Lepas tu kita boleh tengok dekat mana dia punya maximum load consumption and also minimum load consumption. So apakah analisis? Apakah conclusion? So daripada sini, let's say saya nak kira all of these parameter. Mean atau dia punya average and then or mean or average and then saya nak kira dia punya total load consumption, median, variance untuk sample and also standard deviation untuk sample. So saya nak kira untuk hari Isnin dahulu, average untuk hari Isnin. Okay, so dekat awak padam dulu data yang saya dah kira tu, select semua, tekan delete. So you padam dulu data tu, done So average awak klik sama dengan. So kalau kita masukkan select kotak tu, awak tekan sama dengan, that mean awak nak kira, nak masukkan formula. Once you press sama dengan, that mean awak nak masukkan formula. Kalau awak tak masukkan apa-apa formula, awak terus klik kat kotak lain, dia akan jadi macam tu. So tekan escape. Kalau kita nak delete balik. Dia tak boleh tekan delete, awak kena tekan escape. So sama dengan saya type AVE. So dia akan keluar. Most recently used, average, function and so on. So ambil dekat yang first, average. This one. Okay, dapat semua. And then dia akan keluar bracket. So bracket average number 1, number 2 and so on. Maksud dia awak nak kira average untuk data yang mana. So saya malas nak type dia punya kotak. Saya just select untuk Monday. Daripada data yang awal sampai pukul 12.30 malam. Okay. Kalau tak awak boleh type je. Kolom C baris ke-6 sampai kolom C baris ke-53. And then tutup kurungan. You can select the column, the data that you want, atau awak boleh juga type data punya location daripada berapa ke berapa. Dapat Oi, dapat tak? Saya macam confused sebab data dekat M-Teams yang lain. Data dekat M-Teams yang lain? Maksudnya apa? Cuba ni, share screen. Umairah, kau share screen kau. Kita buat sama-sama. Saya punya yang saya download daripada ni. Kat ni. Ni. Practical session underscore data. Data kan? So awak download yang tu. Okay. Dia keluar 100 cells with tekan bawah tu, dekat sheet tu, bawah belah kiri ada segitiga tu. Sebelah dia. Segitiga tu awak klik, tekan ke tepi. So nanti dia akan keluar sheet lain. Ada tak? Yang ini awak buat, tu ada. Yang tu awak, atas tu awak klik dulu, discard changes.
Discard changes. Okay. Yes. Yes. Tak ada. Yang ini kau tekan XXX juga tepi tu. Kalau tak, yang ini pun awak tekan save dulu data tu. Save as. Just pilih lah location nak save kat mana, desktop ke. Okay, dapat? Dah. Okay, so padam dulu kolom sum base tu. Sambil. Yang kolom itu. Tak. Ni. Ini tak apa. So awak pergi klik dekat min /average tu. Klik kotak tu. Okay, tekan sama dengan. Sebelah dia yang kosong dekat bawah mandi tu tekan sama dengan. Type AVE. AVE average dekat second. So okay, select yang second tu. Okay, yang itu double klik macam tu. So dia akan keluarkan. So that mean bila dia keluar buka kurungan tu, dia tanya nak masukkan data yang mana. So Umairah select data untuk Monday daripada pukul 12.30 pagi sampai bawah. Sampai pukul 12 malam. Itu. So dia data punya location C6 sampai C53. Lepas tu tutup kurungan. Tutup kurungan, enter. Okay, so dapat Tinggi data. Jangan ni dulu. Apa nama? Jangan tutup dulu. So yang lain semua dapat tak? Sama tak? Average untuk Monday. Kalau yang ada problem boleh bagi tahu. Kita buat sama-sama. Sebab saya tak nak awak tertinggal. Kalau ni tak apa. Kalau kita tak sempat cover ni, hari ni nanti kita sambung lagi. Bila-bila. Kelas data analisis ni. Sebab nanti kalau awak buat FYP pun pakai this one. So nanti dah tahun 4 datang balik jumpa saya. Masa tu memang saya minta bayaran lah kalau kau nak ni. Okay, so yang lain semua dapat Ada yang ada masalah lagi tak? Sebab kita nak tengok macam mana nak kira untuk hari yang lain-lain. Okay, ada? Tuan Nur Shalin okay? Syakira, Nachun He, Irfan dapat semua? Imran dapat Imran. Imran dah masuk kan? Isma mana? Isma tak ada. Isma tengah nganyam ketupat. Okay, so lepas tu kalau ni, so Mairah tekan pergi ke bawah balik tadi. Yang dekat mean average tu. Okay, so awak klik kotak mean dengan average tu. Yang awak kira 8283 tu. Okay, so kalau pergi dekat bucu kotak tu, yang ada titik tu. Awak gerakkan cursor ke bucu kotak tu. Okay, so dia akan keluar tanda plus tu kan. So dia akan keluar tanda plus tu, awak drag saja untuk hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So dah tak payah kira. Excel dah kirakan. Terus average untuk hari hari Selasa, Rabu, Khamis dan juga Jumaat punya average load consumption. So dapat yang lain? Okay dah. Thank you ni. Merah. Saya share screen saya pula. Ada soalan? So, kalau yang apa nama dia? Sekejap, ada lagi ke yang nak ni? Allow. Okay, tak ada pending request.
So kita tengok balik kepada data ni. So yang ini tadi, okay, saya nak kira tunjukkan macam mana nak kira untuk this one. Semua nampak skrin saya? Type sama dengan AVE akan keluar average. Macam saya dia keluar dekat most recently used lah sebab saya selalu guna Excel. Kalau macam Umairah Nabiha tadi keluar dekat second. So yang ini average. Awak double click, dia akan keluar C57. Bukan, saya tak nak C57. Saya backspace. And then saya select. Saya nak data untuk hari Isnin. So daripada Isnin pagi sampai ke bawah. Okay, C6 sampai C53. Tutup kurungan, enter. So dapat. And then saya malas nak kira untuk hari Selasa, Rabu, Khamis. Saya gerakkan saya punya cursor ke kotak bawah. Bila dia keluar tanda plus tu, so saya terus drag sahaja. So Excel kira untuk semua. Hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. So kalau awak pakai calculator, sampai meninggal lah kau kena kira setiap satu persatu. Tapi kalau pakai Excel senang. Drag sahaja. Dan kalau awak nak tahu betul tak ada kira, let's say saya klik dekat kotak hari Rabu. So dekat atas ni, so kalau awak tengok dekat atas ni, ada dia punya, apa nama dia? Dia punya ni, average berapa? Berapa dia punya average? Okay. So ini untuk 1091 hari Rabu, saya klik dekat sini. Dia tengok average dan data yang dia select adalah data untuk hari Rabu. So kalau nak dah check betul, tekan escape supaya dia back kepada normal. Okay. So tu macam mana awak nak buat dia punya data analisis guna Excel. Dapat semua? Oi, dapat? Dapat. Okay, so kalau saya laju sangat atau slow sangat beritahu So sum. Kita nak kira berapa total load consumption setiap hari yang digunakan oleh oleh semua orang lah. So daripada sini untuk sum sama juga. Awak tekan sama dengan. Okay. Tekan sama dengan sum, dia akan ada SUM. Awak type SU, dia akan keluar sum. Kita tak ambil sum if, kita tak ambil apa, kita ambil sum sahaja. Okay. So klik dekat sum ni. Sama, dia akan mula buka kurungan. Data dari mana ke mana. So kalau saya malas nak type, saya tengok je. Location data saya adalah dekat sini. C6. C6 sampai C53. So saya tekan C6, titik bertindih C53. Tu automatically Excel select data tu. And then tutup kurungan, tekan enter. Dapat semua? Berapa dapat dia punya sum? 300. Okay, betul. Tutup kurungan, enter, akan dapat 397,600. Itu adalah dia punya sum load consumption. Doktor, maaf ganggu. Boleh. Amsa nak masuk, dia request dah. Siapa? Saya Amsa, dia request masuk Teams. Okey, sekejap Saib Angsa. Tadi saya dah add dia. Allow. Tak ada pending request. Lepas tu kalau tengok members, add members, Said SYED. Said Amsa kan? Bin Zawawi Okay. Close. One member already exists. So dia dah ada. Kalau tak boleh, cuba suruh dia, tutup Teams, lepas tu buka balik, baru join. Boleh tak? Kalau tak boleh, so dia beritahu. Nampak Ada, dapat?
start dulu. Ada tak Syed Hamzah? Tak ada lagi? Okay, done. Boleh dia? Biar, merah. Tidak ada. Tak tahu dia. Dia diam. Bahasa lemang tu. Okay, so kalau yang dah sama je macam tadi. Awak klik dekat sini, pergi ke bucu bucu bawah, drag untuk kira sum of load consumption hari lain-lain. Kalau tertinggal ni tak apa. Awak klik balik, drag balik. So dapat Itu adalah sum of load consumption. Dan ada yang tak dapat, atau ada yang tertinggal, atau ada yang saya laju sangat. Boleh semua? Boleh. Okay. So the next one, kita nak kira median. Any idea macam mana nak kira median? Apa kita akan type? Type sama dengan ME. So dia akan terus keluar. Function median. Dia macam apa yang awak terfikir, tu terus Excel ni. Excel bagi. So select median. Median sama juga. Select data daripada mana ke mana. So select data untuk hari Isnin. Data Isnin saya adalah daripada C6 sampai C53. So tutup kurungan. And then tekan enter. And then sama, drag. So kalau buat assignment nanti memang sangat jimatkan masa. Awak klik je. 20% assignment awak. So tinggi kali ni portion. So kalau dapat A, lepas tu awak score midterm. Kalau dapat full marks, score midterm memang terus boleh ni. Tu boleh dapat A. Kau boleh dapat A, boleh lulus lah. Final kau tak jawab, tak ni juga. Okay. Tu dapat semua? Oi, dapat tak? Dapat. Dapat Doktor. Dapat. Okay. Imran dapat Imran? Imran bin Nurman. Ada soalan? Siapa yang angkat tangan tu? Oh, Imran ada. Imran angkat tangan. Tak nampak Imran kau angkat tangan. Ni kelas online kau pakai kemeja juga ke Imran? Tak ada. Tak ada. Okay, done. So, cuba tengok next one. Macam mana kita nak kira variance untuk sampel? Sama juga, klik sama dengan tekan VAR. VA, so dia akan bagi. Awak nak value atau value to text atau variance.p, variant.s, var A, var P and so on. So, saya nak var.s sebab ini adalah sampel data. So, kalau awak tengok var.s, kalau tak tahu, dia akan bagi information kat sini. Awak klik kan Excel for Mac helps. Tapi kalau korang tak pakai Excel, dia tak keluar lah Excel for Mac. Keluar lah Excel for Windows good. So variant.s function estimate variant based on samples. It ignore logical values and text in the sample. Okay. So saya dah baca information ni betul. Saya memang nak variant untuk sampel. So variant.s select data. Data saya adalah daripada C6 sampai C53. Okay. And then tutup kurungan. Tutup kurungan, tekan enter. So dapatlah variance.s. So drag
terus semua. Kalau dia tak keluar nombor, awak maksud dia kolom awak tu kecil sangat. So besar-besarkan kolom tu. Besarkan kolom so dia akan keluar. Kalau awak tengok titik perpuluhan dia banyak, nanti kita tengok pula macam mana nak seragamkan dia punya decimal place. Okay. So Excel sangat-sangat memudahkan hidup awak. Dan ada soalan ke Amirul Asri? Ada. Macam mana nak besarkan kolom tu? Macam mana nak besarkan kolom? Awak pergi dekat ni. Dia keluar tanda tambah tu. Keluar tanda tambah tu, awak tarik dia ke belah kanan. Tekan. Okey, dapat. Dapat Sebabnya kalau kolom awak kecil, macam ni, dia akan keluar 400E bagai macam ni. And then kalau ada masa dia akan tak keluar, dia akan keluar hash je. Sebab kolom kecil sangat. So awak kena besarkan kolom. Tapi kalau awak besarkan kolom, awak boleh nampak titik perpuluhan dia bertambah. So nanti kita tengok macam mana nak seragamkan bilangan titik perpuluhan. Tu dapat Okay, standard deviation untuk sampel. Apa dia punya formula? S dot. Sama dengan S. Okay, dia keluar. ST. Awak type ST, dia akan keluar. Standard deviation. Standardized stdev.p, stdev.s. Betul yang Umairah cakap. Okay. So kita punya data adalah data sampel. So awak tekan dekat standard stdev.s. So yang ini adalah standard deviation untuk sampel. So standard deviation untuk sampel, select data. Saya select data Isnin. Kalau macam ni saya tersalah select. Saya tak nak C7. Saya tekan escape untuk dia balik kepada asal. Apa-apa hal kalau tersalah tekan escape. So saya type balik sama dengan stdev, keluar standard deviation untuk sampel. So saya select balik data saya yang betul. Daripada atas sampai data ke bawah untuk hari Isnin. So standard deviation C6 sampai C53. Tutup kurungan and then enter. So dapat. Terus drag. Dapat Terus drag data awak. Okay, done. Okay, semua dah? Ke belum? Okay, Adli. Wan Syahirah, Ravin Raj dapat Nur Syazani. Yelah Isma tak ada. Syawal pun tak ada. Syawal ada. Kan Syawal dah menyambut Syawal. Syed Amsar dah ada. Okay, Syed Amsar. Ada yang tertinggal. Kalau tertinggal awak share screen, kita go balik sama-sama. Okay, so Syed Amsar senyap je. So the next one, macam mana ada? Okay. Ada. Apa nama, dapat buka tak Excel? Excel? Oh, belum. Kau baru masuk Saya ingatkan doktor tak accept tadi. Aku dah accept kau daripada semalam Awak je yang reject saya. Okay, done. Syed Amsar cuba buka Excel dulu. Kalau macam tertinggal ke apa, download dulu data dekat Microsoft Teams. Kalau tak boleh ke apa, beritahu kat sini. Kita go terus sama-sama balik. Okay, baik doktor. Okay. So, kalau awak tengok data ni, ada yang sampai 6 titik perpuluhan. Ada yang 4. Ada yang banyak. So, saya nak seragamkan titik perpuluhan dia. Awak pergi dekat home. Klik home. Okay.
klik home. Select semua data. Select semua data ni kalau awak pakai mouse, kau select je lah macam mana. Klik and then select semua. Select semua and then tengok mouse saya dekat yang ada tanda 000 kiri dan 000 kanan. 000 kiri kalau kita nak increase decimal. 000 kanan saya nak decrease decimal. So kalau awak klik ni, nampak? Dia akan keluar hash ni. Sebabnya saya tambah decimal dan kolom saya terlalu kecil. Excel tak dapat keluarkan. So saya kena lebarkan kolom. So baru keluar dia punya dia punya nombor. So tapi saya tak nak tambah decimal, saya nak kurang. So select balik semua data. Saya nak semua data load consumption saya ni dia punya mean, sum, median, variance semua saya nak 2 titik perpuluhan saja. So klik dekat titik-titik yang ke arah kanan. Arrow dia ke kanan. Decrease decimal. So saya klik 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai semuanya dapat 2 titik perpuluhan. So dapat So dia akan seragamkan. Yang ni pun dia akan dot 00, point 00. So dapat semua. That is how untuk increase decimal and also reduce decimal place. Dapat? Kalau dapat, type dekat bawah tu maximum dan juga minimum. Saya nak cari mana maksimum dan juga mana minimum. So type maksimum dan juga minimum. So ada idea tak? Saya nak tengok hari Isnin. Berapakah maximum lot consumption pada hari Isnin? Maksudnya untuk data hari Isnin ni, berapa load yang paling tinggi? Dekat pukul berapa? So, awak just type, sekejap. Okay. So, awak just type sama dengan and then type MAX. So dia akan keluar max A, max F. Saya ambil maksimum saja. Max dia akan bagi maksimum number 1, number 2. That mean awak nak maksimum data yang mana. So data saya hari Isnin daripada kolom C baris ke-6 sampai kolom C baris 53. And then enter. Tutup kurungan. Dapat 9482. So that mean pada pukul yang ini. Pada pukul 8 malam. Hari Isnin maksimum load tenaga elektrik yang banyak, load yang paling banyak digunakan adalah pada pukul 8 malam. 9482. Dapat tak yang lain? Oi. Sekejap duduk dah ni. Imran dapat? Merah dapat Dapat. Okay. So cuba kira load, maksimum load untuk hari yang lain-lain and bagi saya jawapan hari Selasa berapa dia punya maksimum. Pukul berapa? Pukul 3.30. Pukul 3.30 untuk hari Selasa. So saya drag aja semua. Saya tengok. Hari Selasa 12,413. Betul. Jawapan Umayyah. Okay. Maksimum load adalah pada pukul 3.30. Hari Rabu pukul berapa?
Hari Rabu adalah pada pukul 12.41. 11 pagi. So dapat Hari Rabu, and then hari Khamis 12,594 dekat sini pada pukul 2.30 petang. 12,594. Ini adalah dia punya maksimum load. Dan hari hari Jumaat 12,162. 12,162 this one pada pukul 4 petang. So dia tak tak fix lah dia punya load consumption. Okay. So hari Jumaat dah start reduce 11,000 sebab orang dah tak kerja. So ini rasanya dekat office lah 11,051. So ini yang paling maksimum pada pukul 11.30 pagi. And then hari Sabtu 10,228 pada pukul 8.30 malam. Yang ini orang start bersama keluarga. Tengok TV and so on. So maximum load dia gunakan pada hari Ahad malam. So dapat dapat? Dapat. Okay. So the next one, minimum. Macam mana nak dapatkan minimum? Ulang balik yang mana? Amirul Asri. Kadang saya tak tengok chat. Awak buka je mic. Cakap je. Ulang yang part nak dapatkan perpuluhan yang sama. Oh, perpuluhan yang sama. Okay. So kita ulang balik macam mana nak dapatkan perpuluhan yang sama. Awak pergi dekat home. Dekat bawah general ni dia ada 3 titik perpuluhan bertindih. Yang ini. Satu mengarah ke kiri, satu mengarah ke kanan. So kalau mengarah ke kiri maksudnya kita nak tambah titik perpuluhan, mengarah ke kanan kalau kita nak kurangkan titik perpuluhan. Let's say saya punya data ni semua yang sampai standard deviation, saya punya titik perpuluhan ada sampai 4. Okey. Ada sampai 4. Yang ini tak keluar nombor dia. Sebab kolom saya kecil sangat, data dia tak keluar. So saya besarkan kolom dahulu. Okay. So let's say nak kurangkan titik perpuluhan, select semua data, awak klik and then masih tekan aja, select je semua. Tekan mouse tu select je semua. Atau tekan pad touchpad awak tu, select je semua. And then klik kat sini. Decrease decimal. Macam saya punya ni ada 4, so saya klik 2 kali. So dia dapat 2 titik perpuluhan. Tu tadi cara macam mana nak reduce dia punya decimal. So dapat So dah tu awak klik je tekan je kat mana-mana kotak. So hilang dia punya selection dia. Okay, done? Okay. Okay. So yang lain cuba bagi saya nak, tadi kita dah tengok untuk setiap hari data ni daripada Isnin sampai Ahad saya nak tengok berapa maximum load. Kali ni saya nak tengok berapa load consumption yang paling minimum. So macam mana rasanya? Apa dia punya function? Kita akan tekan sama dengan juga kalau minimum mesti M, I, N. Kan? So dia akan keluar min. So that mean ini adalah minimum. So select min ni and then select data. Hari Isnin data saya dekat kolom C baris ke-6 sampai kolom C baris ke-53. Tutup kurungan. Tekan enter. So Excel akan bagi minimum data saya berapa pada hari Isnin. Klik enter. Tekan enter. Kalau tersalah type ke apa, awak tekan escape. And then type balik. So tekan enter, dapat 7,086 untuk hari Isnin. So saya nak cari minimum load untuk hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tapi saya malas nak type. Saya just tekan and then drag je. So drag, terus Excel bagi. Okay. Cuma ni dia ke belah tepi, saya tak nak, saya nak letak dia dekat tengah. Kau tu macam lebih kepada view je lah.
So tadi tak ada data-data ni. Saya nak kira minimum untuk semua data-data lain. Saya just select minimum hari Isnin yang saya dah kira. Gerakkan ke cursor ke belah kiri bawah sampai dia keluar tanda plus hitam tu. Then klik dan drag sahaja untuk hari-hari lain. So terus dapat minimum minimum load yang lain-lain. So untuk hari Isnin paling kecil load consumption adalah 7,086. That mean dekat pukul pukul 8 pagi. So ini adalah yang paling minimum 7,086. Okay. Hari Selasa 7,486. Pukul berapa hari Selasa? 7,486 4.30 pagi. Minimum load. Okay. And then hari Rabu 8,323 dia ada dekat sini. Pukul 5 pagi. Ni bukan bulan puasa lah sebab minimum pun load dia. So 8,511 hari Khamis this one. Okay. Dapatlah location untuk minimum load. And then 8,506 dekat this one 8,506 dia around pukul 4 pagi sampai pukul 5 pagi lah minimum load ni. 8,195 pukul 5 pagi juga. And then the last one 7,553 7,553 dekat sini. So dapat So kalau nak present data ni kita boleh cakap lah berapa dia punya mean, sum, average, dekat mana, pada pukul berapa maximum load and also pada pukul berapa minimum load. Yang itu semua adalah dia punya data description menggunakan nombor. Katakan kalau saya nak tengok pattern of load consumption untuk hari Isnin, Selasa sampai hari Ahad. Let's say I want to compare, I want to see the pattern of the load consumption hari Isnin sampai hari Jumaat. So apa graf yang paling sesuai untuk represent data ni? What will be the most suitable graph to represent this type of data? Oi, saya tengok soalan ni. Bar graph. Bar graph. Okay, bar graph boleh, line graph boleh and so on. Tapi yang paling sesuai sebenarnya adalah line graph. Kalau awak tak tahu, awak klik dekat data analisis, okay bukan. Awak pergi dekat insert. Saya nak lukis dia punya graph. Yang paling sesuai adalah line graph. So saya pergi dekat insert, awak tengok kat sini. Klik insert, dia akan keluar recommended chart. So tak payah fikir pun, Excel yang akan bagi tahu. Untuk data ni, carta apa yang paling sesuai. Untuk data this one, what kind of chart yang paling sesuai. And so on. Okay. So klik insert recommended chart. There are no recommended chart. Okay, dia tak ada recommended chart. Sebab apa? Sebab saya tak select data dia. So awak kena select dahulu data ni semua. Okay. Select semua data ni. Dekat insert, baru klik recommended chart. Nampak? So Excel dah keluarkan semua carta-carta yang paling sesuai. So ini kalau guna histogram, kita tak nampak apa. So yang paling sesuai is this one. Awak klik kat sini. Line chart. So saya letak dia dekat tepi dan saya besarkan. So nampak? So nampak So ini adalah dia punya carta. That mean kita boleh nampak load consumption paling tinggi adalah line kelabu ni. That mean pada hari Rabu paling banyak load digunakan. Lepas tu paling sikit adalah this one pada hari Isnin. Orang baru nak masuk kerja, so elektrik yang digunakan tak banyak sangat. So masa ni load consumption belum naik. Dan yang tengah-tengah adalah pada hari Sabtu. Dan paling maksimum dekat garisan ni, paling tinggi. So that mean maximum load adalah pada pukul 11 pagi. So dapat Itu adalah contoh macam mana awak nak ni.
So daripada carta ni, takkan awak nak hantar kat bos awak carta togel macam ni je kan. So kita boleh double click dekat sini, awak boleh masukkan. Kalau tak nak ni pun saya tukar. Saya klik kat chart ni, dia akan keluar chart design. So awak nak yang macam gini ke, yang macam ni ke, yang macam ni ke, atau yang macam ni ke, yang macam ni ke. Tapi yang paling senang yang tadi tu lah. Tak adalah berserabut kan. This one. Apa tadi keluar pula semua data dia. Yang ini. Cuma kalau dia keluar nombor-nombor ni awak delete je. Sebab kita tak nak dia punya nombor-nombor dia. Okay. So ni. So saya nak ada axis. So dekat chart ni awak klik dekat format. Dia akan ada chart area. So saya nak chart title ada horizontal axis, x-axis, legend, dia kena ada legend. So hari-hari, and then vertical value axis, this one. Vertical value dah ada. Macam mana dia aku nak letak dia punya dia? Chart title ada axis, series tu semua tak payah. Okay. So dekat sini awak type load daily load consumption data for 1 week. So dapat ini sepatutnya ada dia punya chart title. Saya nak isi mana pula dia punya ni, horizontal category. Saya dah letak dia punya nama. Mana kan nanti kau cari lah sini mana nak letak. Okay. Select je, padam. Saya tak nak set nombor tu di display. So klik je and then delete. So dapatlah. Ini adalah carta yang paling sesuai. Kalau macam kawan awak cakap tadi nak buat bar chart, boleh juga. Macam mana kita nak buat bar chart, awak just select data ni. Select data and then insert dekat chart ni. Dia akan ada bar chart. Dia akan ada this one, bar chart and so on. So carta mana yang awak nak. So let's say ini histogram. This one is bar chart, 2 dimension. So katakan saya ambil yang simple lah, this one. So dapatlah. Ini kalau ambil bar chart. Okay, tadi. So cuma bar chart tak nampak untuk setiap hari. Tu yang paling sesuai adalah this one tadi, line graph. So kita nampak pattern untuk setiap load consumption. So dapat This is how you do analysis untuk first data. Data ni consider simple sebab hanya ada berapa bacaan sahaja. Tak banyak lah. Kalau in real life, kalau awak kerja industri, data awak beribu and sometimes it can be berjuta. Oi, dapat tak? Dapat. Dapat. Seorang je, 2 orang yang jawab. Yang lain-lain dapat tak? Dapat, Doktor. Dapat Okay, ada soalan tak so far? Atau ada yang saya terlaju sangat nak repeat balik? Kalau yang mana awak tertinggal, awak boleh share screen, kita buat sama-sama. Anyone? Sebelum kita go to the next data. Make sure tahulah sebab ini penting. Apa nama dia? Untuk buat awak punya assignment nanti, 20 markah. Dan? Dan. Yang lain? Dan. Okay, so kalau data yang kedua, awak tengok sheet yang kedua, kita ada student spot. And then ada electricity price per capita and also 100 sales records. So klik dekat student spots. So student spot, yang ini data dia simple sahaja.
Kalau awak nak kira dia punya total ke apa, sama macam tadi, boleh klik aja dekat kolom-kolom kat bawah ni. Tapi untuk this type of data, kita nak tengok apakah carta yang sesuai untuk represent data ni. So dapat sheet kedua, student spot. Dia ada data on student favorite activity after schools. Kalau yang play sport 45 orang yang suka main sukan, yang suka bercakap dekat telefon 53 orang, suka bergosip 53 orang, yang suka melawat kawan 99 orang. Okay, melawat kawan tak tahulah dia buat apa, bergosip juga lah tu kot. Lepas tu yang earn money, that mean balik sekolah dia buat kerja tambahan 44 orang. Yang suka chatting online 66 orang, yang join school clubs 22 orang, yang tengok TV 37 orang. So nampak dekat sini sifat kita manusia. Benda yang berfaedah ni, school club ni 22 orang je. Yang lain-lain semuanya suka buat benda-benda yang tidak mendatangkan keuntungan kepada negara dan masyarakat. Tapi play sport ni okey jugalah. Aktiviti sihat lah. Semua yang lain-lain ni macam talk on the phone, visit friend, earn money pun sikit 44 orang. Paling ramai suka, inilah visit friend. Tak tahulah visit friend dia buat apa. Okay, so untuk data ni lebih kepada how you are going to represent this data. Apa carta yang paling sesuai untuk represent data ni? Rasanya apa? So kita akan tengok macam mana nak buat chart. Okay. So kalau nak buat chart, okay, awak select activity dan numbers. Select all of this data and then pergi kepada insert. Cuba semua select data and then go to insert. Insert. Okay. Insert dia akan ada semua. So dekat dekat selepas recommended chart ni dia ada semua carta-carta dia. Kalau macam saya kadang saya malas nak fikir. Saya klik je recommended chart ni. So tengok, Excel dah keluarkan semua carta-carta yang sesuai. Kalau awak nak kira satu persatu, contohnya pie chart, awak select. Klik dekat pie, awak nak berapa? Yang 2 dimension ke, 3 dimension ke, donut. Saya nak 3 dimension. Klik, terus keluar. Number of students and then apa dia punya activity. So nampak sangat-sangat senang. Kalau tak nak yang ini, saya tukar carta yang macam ni. So that is why Microsoft Excel sangat-sangat senang dan sangat-sangat membantu memudahkan kehidupan harian anda. Especially bila awak dah kerja lah, awak memang akan banyak guna. Compare masa belajar ni, kau tak adalah banyak sangat kan kau banyak guna more into software biasa, Word ke, simulation ke apa. Okay, dapat So, carta-carta lain yang sesuai sama. Saya select je semua data ni. Insert. Aku malas nak fikir. Tekan je lah recommended chart ni. So recommended chart, saya tekan saya nak bar chart. Bar chart, klik je. So itu adalah student favorite activity after school. Apa yang budak-budak ni suka buat. So daripada sini kita nampak. Untuk bar chart paling ramai suka pergi visit friends. Cuma saya nak add chat element. So dekat axis ni saya nak letak dia punya axis titles. So this one axis title. Dia ikut version. Kalau version awak lain, dia akan lain sikit. Tapi kalau tak dapat, tak jumpa, share screen kita cari sama-sama. Ikut your version of ni. So yang ini adalah number of students and this one is dia punya activities. Activity. Okay, dapat Oi, dapat tak? Dapat. Ini senang je kan? Kalau macam malas, select data. Malas nak fikir. Insert recommended chart. So awak boleh juga ambil yang ini, apa benda ni, final chart. Cuma selalunya kalau data macam ni paling senang adalah guna pie chart ni lah. So dia bagi percentage. So kita terus nampak paling tinggi adalah 15%. This one. 27% yang ini. Okay, visit friend. So ini pun sama macam tadi.
So awak boleh add, letak title and then add chart element untuk letak dia punya axis title, primary vertical. So ini dia punya activities, ini dia punya activities, and then yang ini dia punya students favorite. Saya malas nak type, saya copy and saya paste sahaja. Control B. Student favorite activity after schools. So boleh bermain dengan dia punya apa nama dia, this one. So kalau nak tukar, awak select carta ni, boleh je kalau nak tukar colour. Awak select bar tu fill. Katakan saya nak colour lain. Fill colour, saya nak tukar colour apa? Colour hijau. So semua jadi colour hijau. So kena apa nama? Explore sendiri the chart. So kalau macam ni pun sama. Saya nak tukar dia punya series, saya tak nak colour biru kerana biru terlalu paman. Saya nak colour purple. Jadi apa makcik purple tu? So terus dapat. Okay, dapat awak boleh play around dengan dia punya apa nama? Dia punya carta. So Excel sangat-sangat mudah. It really help your life in analyze the data. Kalau macam tak tahu nak buat apa, terus dia pergi dekat recommended chart. That if the case, if you want to have graphical picture on the data. Kalau tak nak present secara grafik pun ada dekat analysis toolpack lain. Okay, done? Done. So the next one, bolehlah kalau nak tengok carta-carta lain. Insert, select data dulu. Select data. Katakan saya nak buat line graph. Saya insert this one. Ada 2 dimension, 3 dimension atau 2D area. Saya nak paling simple, this one. So teruslah dapat. Students activity, klik terus. Cumanya kena select data tu dulu. So this is student activity after school. So pun nampak paling maksimum. Okay. So ni chapter 1. More into descriptive statistic of the data. Ada soalan tak so far? Am I going too fast or too slow? Oh, everyone okay? Boleh follow? Okay, done. Imran, okay Imran? Syawal? Okay. Okay. Adnin? Dapat Ravin? Mana Ravin? Dah tak ada. Ada Ravin. Ada. Kan Ravin dia hanya ketupat. Okay. So the next one kita tengok electricity per capita. So yang ini data yang asal adalah this one. Daripada kolom A sampai kolom D. Yang data F dengan G ni saya dah pre-process. Saya dah susun ikut tahun. So kalau ikutkan ni pun data daripada industri. So saya ada data entity, code, year and also electric power consumption. So dia ada Albania, penggunaan elektrik untuk Albania daripada tahun 1971 sampailah 2014. So berapa banyak penggunaan elektrik oleh Albania. And then kita ada Algeria, and then Angola, Arab World ni termasuklah semua UAE, Emirates, Qatar, Yaman and so on. Okay. Argentina ni dia punya kod. Okay. Yang kolom B tu adalah kod negara. Argentina dia pakai ARG. And then Armenia and so on. Austria, Azerbaijan. So kalau awak tengok, kalau drag data ni, dia ada berapa banyak data? Ada sampai ke bawah. 7,000. 7690. So kalau saya suruh analisis, takkan awak nak guna calculator kan? So memang tak boleh. So let's say you have this data and then bos awak cakap, so
cuba analyse data ni. Apa yang kita boleh buat untuk data macam ni adalah first awak boleh tengok negara mana yang paling banyak guna elektrik. So awak boleh select semua kolom data ni, insert macam biasalah. Okay, dia tak ada recommended chart. Okay, katakan kita analisis untuk Albania sahaja dulu. So saya select data ni untuk Albania sahaja. Okay. So kita dapat select Albania sampai 45 daripada kolom 1 untuk entity code and so on. Oh tak, salah. Okay. Saya akan select country Albania ni sahaja sampai 45 and then awak tekan control dan awak select pula dia punya electricity per capita. So saya select Albania sahaja and then saya tekan control, masih tekan control, so awak select column electricity per capita. So saya nak buat carta untuk Albania berapa electricity price consumption ni. So recommended chart, so awak boleh nampak lah this one. Kita boleh nampak, katakan saya ambil carta ni. So untuk Albania awak boleh dapat, okay. Untuk Albania awak boleh dapat dia punya penggunaan ada menurun sikit dekat tahun ni, this one. Sebenarnya aku nak ambil tahun lah, bukan ni, salah lah. Untuk Albania saya nak ambil tahun. So kau select tahun sampai ke Albania 45 and then awak select juga this one call. Awak select Albania untuk tahun dan juga electric power consumption. So kita nak tengok, atau baru insert recommended chart. So kita boleh nampak this one, line graph. So boleh nampak penggunaan elektrik untuk negara Albania tahun 1971 adalah sebanyak dalam 500 lebih lah, 532 kilowatt hour. So makin lama makin meningkat. Dekat sini, dekat 1991 ada kejatuhan dalam penggunaan elektrik. Sebab kalau tak silap kat sini ada peperangan ke apa, macam tu lah. So semakin lama populasi semakin meningkat, semakin tinggi penggunaan elektrik. So that is why kena tahu kalau dapat data macam ni, macam mana awak nak analisis? Awak nak analisis ikut negara atau nak analisis sikit tahun? Lagi satu analisis awak boleh buat analisis. Albania 1971 dengan Algeria 1971 dengan Arab World 1971. So kita fixkan salah satu faktor. So kalau macam ni saya fixkan faktor negara. That means saya ambil Albania sahaja. So tengok pola penggunaan elektrik untuk setiap tahun daripada 1971 sampai 2014. Okay. So kalau data yang saya dah susun ni tahun dan juga dia punya power consumption. So awak boleh tengok yang ini saya dah totalkan. Sum if. So that mean untuk buat data ni saya nak ambil tahun 1971. So that mean data untuk tahun 1977. Kejap, yang ni dapat carta ni. Semua dapat buat tak dia punya plot? Saya laju sangat. Tidak. Dapat atau ada yang tertinggal? Kalau yang tertinggal cuba ni. Cuba buat sama-sama. Dapat tak? Dapat. Dapat Syed Amsar dapat?
Soalan lain dapat So let's say saya nak saya hide dululah kolom ni. Format column hide. So katakan yang ini saya padam. Saya nak buat nak analisis based on tahun. That mean untuk certain tahun, untuk certain tahun, okay. Untuk certain tahun berapa total penggunaan elektrik. So katakan saya nak buat this kind of analysis. Katakanlah bos saya minta data ada 7,000 lebih. Saya nak awak analisis untuk tahun 1971, 1972 and so on. Berapa total penggunaan elektrik dekat dunia ni. Okay. So saya ambil year, awak select year ni untuk Albania, awak copy sahaja sampai 2014. Sebab lepas tu untuk Algeria dia dah repeat balik dia punya tahun kan. So saya malas nak type, saya Ctrl C, klik dekat sini, Ctrl V. So saya dapat tahun. Okay. And then saya nak data dia. Ini baru dia punya paksi X. And then kita nak letak paksi Y. Apa data yang saya nak letak? Total electric power consumption. Okay. For all country. Consumption for all countries. So saya nak berapa total electric consumption untuk tahun 1971 bagi semua negara. Okay. Dapat? Dia semua tengah type. Type dulu. Ya Allah, penatnya aku cakap. Ngantuk pula. Done. Belum. Awak copy je. Copy tahun 1971 sampai 2014. Kalau awak nak type pun boleh. Tapi saya malas nak type, saya copy je. Alang-alang benda dah ada kan, buat apa nak nyusahkan hidup. Done eh? So daripada data ni, saya nak suruh Excel totalkan. That mean tahun 1971 untuk Albania 532 tambah tahun 1971 untuk Algeria tambah yang ini tambah 133 tambah pula tahun 1971 untuk Angola tambah 80,000 ni tambah pula 1971 untuk Arab World. So kalau nak buat satu-satu sangat-sangat memakan masa. Dia ada satu function dekat dalam Excel ni, dia akan tolong awak totalkan. So awak type sama dengan and then tekan sum if. So jumlahkan kalau. Dia akan ada kriteria yang kita nak. So awak type sum if. Sum if, klik dekat situ, dia akan ada berapa range, berapa kriteria, berapa apa nama dia sum range. Okay, dapat So range data, saya nak data saya, data tahun. Bukan, data yang saya nak dia suruh sumkan adalah data elektrik. So data electric consumption yang dia akan totalkan. So data electric consumption saya dekat kolom D. Bermula dengan D2. So saya malas nak drag sebab dia sampai 7,000 lebih kan. So awak just select D2. So dia akan ambil data daripada D2. Lepas tu tekan double. Shift apa Shift double column tu. So D2 sampai berapa?
So tengok data kita tadi sampai 7690. So type D2 sampai, tengok kan lama kalau awak nak drag. So D2 sampai D7690. So tu data dia. Data yang kita nak totalkan terletak dekat D2 sampai D7690. Okay. Salah. Itu betul. Okay, awak hold je dulu. Sekejap saya check. Format, column, unhide. Okay. Itulah salah. So awak type sama dengan tadi, sum if. So mula-mula range data tu dekat mana? So that mean yang saya nak adalah data tahun. Yang range yang kita akan ambil dia punya range. So C, padam tekan backspace atau tekan escape. So type balik. C2 sampai C7690. So range data tu terletak untuk tahun. Comma and then type 1971. Sebab yang first row adalah tahun 1971. Okay. So lepas tu baru kalau ikut dia punya ni sum range. So baru kita range yang data untuk yang nak disumkan tu dekat mana. And then baru awak klik tekan comma D2 double column sampai D7690. So maksudnya Excel akan sumkan, dia akan totalkan semua negara untuk tahun 1971. Dia punya electric consumption. So dia akan totalkan untuk Albania, untuk Arab World, untuk Brazil, untuk semua negara. Tapi dia ambil tahun 1971 je. So awak type sum if data kita adalah terletak dekat C2, tahun dia, kriteria untuk tahun. Lepas tu tahun yang dia akan select 1971. Lepas tu D2 sampai D7690. Tutup kurungan. Tekan enter. So dapat. Total electric consumption untuk tahun 1971 bagi semua negara yang ada dalam data ni adalah 20,3076,12691. Dapat So kalau nak kira yang lain-lain 1972 semua boleh tak drag je? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? So kalau saya drag, let's say saya cubalah. Malas betul lah kira aku drag je. Kan? So kalau saya drag je, tengok. Excel tak boleh baca. Sebabnya data ni melibatkan sum if. So kalau awak tengok, kalau yang 1972, dia ambil daripada C3 1971 D3. So untuk case ni kita tak boleh guna drag. Awak delete balik. So kalau tak boleh guna drag, kita boleh buat apa? Betul. Kita boleh copy sahaja dia punya formula. Cuma tukar dekat tahun. That mean kalau untuk yang ini, sekejap Okay. So kalau untuk yang ini, kita tak boleh drag sebab apa nama dia, kalau awak drag, dia Excel tak dapat baca. Okay. Dia akan tengok 1971 tapi untuk yang lain-lain. Dan dia ambil semua 1971. Padahal kita nak tahun 1972 and so on.
So padam yang ini, awak klik dekat kotak atas tu. Dekat atas ni ada, dia punya sama dengan semua. So that mean awak kena type satu persatu. Sum if, tukar 1922 and so on. Saya malas nak type satu persatu. Saya klik kat kotak ni. Saya select tapi tak termasuk sama dengan. Okay. So awak select yang sum if tu semua. Tapi jangan ambil sama dengan. Sebab kalau awak ambil sama dengan nanti dia akan lari. So awak tekan Ctrl C untuk copy. Ctrl C untuk copy. And then tekan escape. Tekan escape. So dia tak jadi apa-apa. Klik dekat kotak 1972. Klik, tekan sama dengan. And then awak tekan Ctrl V. Tapi kita tukar 71 kepada 72. Kalau awak rajin awak type lah balik semua. Saya malas. So saya Ctrl C, Ctrl V macam gitu je. So dapat So tekan 1972 and then klik enter. So dapat dah. Dia akan totalkan untuk 1972. So sama. Untuk yang ketiga awak tekan sama dengan Ctrl V. So tukar 71, 1 tukar dengan 3. So kena buat satu per satu sampai 2014. Tapi tak banyak lah compare dengan awak nak type satu-satu kan. So awak Ctrl V, type lah macam tu. So sama dengan Ctrl V tukar dengan 1971 jadi 1974. Sama dengan Ctrl V jadi 1975. Tak dengar yang aku cakap tadi? Dengar. Dengar. Oh, tiba-tiba you. Cuba kira semua untuk 2014. Kenapa dia tiba-tiba mute? Ada orang mute dengan aku ke apa ni? Siapa nak scam saya ni? Okay. So 1977 sama. Awak type sama dengan Ctrl V. Tukar 1971 dengan 1977. Enter. Sama dengan Ctrl V. Tukar 1971 dengan 1972. So yang itu semua. So ini kalau kita nak kira by tahun. Kalau awak nak kira by negara, sama tapi tukar nama negara je. Jadi Albania, Arab World and so on. So dapat So kira lah semua. Kira semua nanti akan dapat sama dengan apa nama dia? Unhide. Sama dengan yang ini. Yang saya dah kirakan. This one. So inilah yang saya dah kirakan. Tapi kenapa macam lain 1978? Okey 1972. Ni sepatutnya 1978. So awak akan dapat. Ini apa 1977. So yang ini yang salah kot. Ini 1979. So dapat Oi, dapat tak? So akan dapat ni lah dia punya data. Okey. Dia sampai 7690. 7360. Berapa? 7690. Muhammad column height. Yang ini 7690. So dapat So kira semua Ctrl V. Okey dah tak ada apa pula. Aku tak copy tadi 1978 Ctrl C. Yang saya letak dekat data tu salah sebab saya ambil 7390. Dia sampai 7690. So awak tukar yang ini jadi 1979. Enter sama dengan yang ini 1980. Enter. Ini sama dengan Ctrl V 1981. Banyak pula nak kena buat. Yang ini tukar 82. Sama dengan Ctrl V. Yang ini kau tukar lah jadi 83. And then sama dengan Ctrl V 84.
sama dengan Ctrl B 85 sama dengan Ctrl B 86 sama dengan Ctrl B 87 sama dengan Ctrl B 88 sama dengan Ctrl B 89 90. Semua dah kira tak? Sampai habis? Awak apa nama? Yang saya letak data yang ada tahun tu semua tak tepat sebab saya salah select column. Yang ini yang kita kira ni yang lebih tepat. 92. Dapat sama tak dengan saya? Kalau salah lain ada yang ni kot saya salah kolom ke apa, boleh check balik. 94. So ini adalah proses ni dikenali sebagai pre-process. That mean data yang awak dah ada, awak proses balik data tu. So selalu kalau awak memang apa nama, statistician ke, data analysis ke, memang kena buat kerja ni. Even macam PSM, kalau macam student PSM saya, dia memang buat data analysis. So memang kena pre-process balik data. Sebab kadang-kadang raw data yang kita dapat adalah daripada data logger. So ada missing value, ada yang apa nama, ada yang data dia bertindan, ada yang data dia hilang. So memang kena buat balik dia punya proses. So dapat Terus so mahirkan diri dengan Excel. Sebab kalau apa nama mahir Excel, memang senanglah kau nak cari kerja macam tu. Itulah lebih kurang. Dengan syarat pointer pun mantap lah. Mahir Excel tapi pointer tak mantap, parah juga. Okay, dapat So, inilah. Ini adalah data dia. 2005. So, ni bila jadi kosong dan ini mesti salah. Saya salah, tertinggal kosong. So, yang ini adalah 2006. Ini adalah 2007. Ini 2008, 2009, 2010, 2010, ini sama dengan 2011, sama dengan 2012, sama dengan 2013, sama dengan sampai 2014. So, awak dah dapat data total electric power consumption sampai 2014. So, untuk data ni, saya nak tengok macam mana penggunaan elektrik dekat dunia. Semakin naik atau semakin turun. So, select data yang awak dah kira ni, pergi dekat insert recommended chart. So, kita nampak pattern dia. So, nampak semakin lama, semakin tinggi penggunaan elektrik. So tukar bolehlah tukar kalau awak nak tukar apa nama, tukar bentuk carta tu. So katakan macam ni. So saya nampak total electric power consumption for all countries daripada 1971 paling minimum adalah 200,000 kilowatt hours. Dia naik sampai megawatt kilowatt pula. Dia naik sampai 2014 makin naik. Nak dekat 700,000 something. Okay. Kilowatt hours. Okay. Megawatt hours. Kilowatt hour per kapita. Okay. So nampak So that mean kita boleh cakap lah semakin lama semakin tinggi penggunaan elektrik kerana berlaku pertambahan penduduk. That mean manusia membiak dengan pesatnya. So that's why elektrik semakin banyak digunakan. So macam mana kalau saya nak analisis based on country pula? Sama je. Awak akan buat based on country. Repeat step yang sama tapi dia akan berbeza dekat mana? Sum if ni. Formula untuk sum if berbeza di mana? Oi, tanya soalan ni. Semua dah balik kampung ke apa? Senyap je. B. Dia akan berbeza dekat
this one. C2 akan berbeza dan juga dia punya kriteria. Sebabnya kita nak untuk negara. So kalau awak nak untuk negara, format kolom katakan unhide column ni. So saya nak yang ini adalah country. Yang ini adalah dia punya total electric power consumption based on country. Okay. So saya akan ada negara yang berbeza. So negara kita tengok yang ada adalah this one. Mula-mula Albania. Albania, and then awak ada lepas Albania, ni banyaklah pula, Algeria. Awak ada Algeria, and then akan ada lepas Algeria Angola. Angola, katakan saya nak tengok 5 negara je lah. Angola, and then kita ada Arab World dan juga Argentina. Okay. Arab World dan lagi satu adalah Argentina. Okay. So saya nak tengok berdasarkan negara. Tak kisahlah tahun berapa, tapi maksudnya untuk Albania dia akan totalkan daripada tahun 1971 sampai 2014. Sama juga. Kita akan guna sum if juga. Okay. So untuk this one, awak akan guna sum if juga. So sama dengan sum if, kriteria range dia adalah untuk negara. That means negara daripada A. A2 sampai A7360. Sampai apa nama Argentina adalah sampai A221. Okay. Sampai A221. And then comma, saya type Albania. Comma, lepas tu dia punya sum range adalah daripada D2 sampai D221. So dapat tutup kurungan. So itu adalah formula dia. Kita nak cari total based on negara pula. Kita boleh tengok negara mana yang paling banyak penggunaan elektrik. Saya rasa macam Arab kot. Sebab orang Arab ni kan ramai kan. Lepas tu dia negara kaya. Dengan dia punya Burj Khalifa, banyak bangunan. Rasanya antara 5 negara ni Arab yang akan jadi paling tinggi penggunaan elektrik daripada 1971 sampai 2014. So enter. Kosong. Masa ada kosong lah. Aku salah buat apa ni? Atau adakah dia kena this one, Albania. Problem with this one, kalau bubuh enter. Dia sebabnya yang ini kalau macam tadi 1971 nombor. So tak ada masalah pun. Excel boleh baca. Tapi kalau dia melibatkan apa nama dia? Kalau dia melibatkan perkataan, Excel tak boleh baca. Awak kena letak double bracket. Okay, baru Excel boleh baca. So sum if A2 sampai A221, double bracket, buka bracket Albania, tutup bracket, koma, lepas tu D2 sampai D221. Sebab saya nak cari 5 negara ni terletak dekat baris kedua sampai 221 sahaja. Dapat Kena letak double bracket untuk menggambarkan ianya adalah apa nama dia? Perkataan. So Excel dia tak boleh baca kalau bukan nombor. So kena letak koma. Enter, dapat dia punya sama dengan Albania and so on. So enter. Akan dapat 5136. So Algeria berapa? Cuba kira berapa untuk Algeria. Sama konsep dia, cuma awak tukar sahaja. Dia akan jadi tukar dengan Algeria. Kriteria dia adalah Algeria. Berapa total penggunaan elektrik untuk negara Algeria? Oi, bagi jawapan.
Pagi tadi hujan Melaka ni. Lepas tu sekarang dah panas. Bila panas, panas betul. Dapat berapa? 984. 60,000 kan? Salah. Lain. 1000. Saya dah 25,984. Sama? Sama. Sama. Okay. So sama dengan lepas tu Angola. Tukarlah. Angola ANGOLA. Awak tukar Angola, lepas tu Arab World, lepas tu Argentina. Okay, Angola, enter. Cuma Arab World, dia lepas tu kena tengok Arab World, tulisan W dia huruf besar. So awak kena huruf besar juga. Kalau tak, dia tak boleh baca. Sebab ni nama komputer kan, manusia yang cipta. Arab WORLD, Arab World. Enter. So boleh nampak memang Arab yang paling tinggi. And then sama dengan enter Argentina. Argentina. Okay. Tak, Argentina paling tinggi. Kita tengok sikit data Argentina. Arab World sampai 2014. Argentina sama juga. So penggunaan, kita kena tengok kepada dia punya kepadatan penduduk. So ini semua data dia. Saya nak jadikan dia 2 titik perpuluhan sahaja. So saya kurangkan titik perpuluhan. So dapat Dan saya nak tengok insert recommended chart. So tengok dia boleh bagi based on peta dunia lagi. Data needed to create your NAP will be sought accept. So total electric ni lah. Electric untuk 5 negara ni. Ni kalau awak nak buat based on map. Tapi kita tak nak buat pakai map ni pun. Dah kenapa pula aku tak boleh delete. Country ni pun aku salah. Type country. Okay. So awak select data ni, paling sesuai adalah insert recommended chart. Carta bar ni yang paling sesuai. So dapatlah total electric consumption based on country. So kita boleh nampak negara yang paling banyak adalah Argentina, follow by Arab World, follow by Albania, Algeria, dan paling sikit adalah Angola. Angola ni tak sure negara mana. Tak ramai penduduk pun. Tak ramai penduduk dan negaranya pun miskin agaknya. Itu yang penggunaan elektrik dia tak banyak sangat. Kalau kita tengok Afrika pun sikit lah. So this is how you analyse. Okay. So yang ini adalah electric consumption. Electric consumption in kilowatt hours. Yang ini adalah dia punya country. So sangat-sangat menarik kalau awak explore Excel ni. Banyak benda yang awak boleh guna. Banyak analisis and also ni lah. Ini basic lah QA Excel. Kalau nak lagi best sebenarnya awak guna software lain lagi banyak. MATLAB ke, MATLAB awak buat dia punya coding. Atau Minitab. Minitab pun cantik. Dia punya graph dia semua jauh lagi banyak dan jauh lebih cantik daripada this one. Okay, dapat Dapat. Okay. So lagi satu, katakan saya nak dapat deskriptif statistik. Untuk tadi kita just buat graph. And then awak dah belajarkan deskriptif statistik. Macam mana nak kira mean, standard deviation and so on. Semua benda tu. So katakan saya nak guna data ni. Data based on tahun daripada 1971 sampai 2014. So saya tak nak kira satu persatu. Saya nak kira semua sekaligus. So awak pergi dekat analisis data. Okay. Awak pergi dekat data and then data analysis. Pergi dekat data and then klik data analysis. Pergi dekat data analysis, ambil deskriptif statistik. So klik deskriptif statistik. Klik deskriptif statistik.
Sebab kita nak keluarkan semua dia punya mean, standard deviation and so on. Tak nak kira satu-satu, kita nak kira automatic terus. Okay. So klik OK. Klik OK, dia minta input range. So data tu daripada mana? Katakan saya select kedua-dua data ni. Data untuk tahun yang kita dah totalkan. So ini dia punya input range. Okay. So group by row. Sebab kita nak groupkan berdasarkan tahun. And then output range. Awak nak letak output tu dekat mana? So select je mana-mana kotak. Katakan saya letak dekat yang 7. So that mean hasil data analisis tu nanti nak letak dekat mana? Output range tu. So saya nak letak, awak boleh select je mana-mana kotak. Okay. And then click OK. Click OK. Descriptive, please choose at least one statistical option. Okay. Sebelum klik OK, saya nak summary statistik. Okay. Klik dekat summary statistik. Itu adalah dia punya and also confidence level for me. Awak klik dekat dua ni. Then klik dekat summary statistik and also confidence level for me. So dapat Boleh klik tak? Select aja mana-mana kotak untuk kita letak dekat dia punya output. So output range tu can be anywhere. So klik OK. Input range contents, okay, salah. Apa nama dia? Descriptive statistik, okay. Awak jangan select dia punya tajuk. That means select data yang ada nombor sahaja. This one. 1971 sampai 2014. And then group by row, output range, mana-mana kotak, summary statistik dengan confidence level. Okay. Jangan select tajuk dia. Year dengan total electric consumption tu tak payah. So select data dia sahaja. Klik OK. So nampak. OK. So ini adalah dia punya apa nama dia? Dia punya descriptive statistik. Excel akan bagi awak berapa mean, standard error and so on. Row 1 refer to this one. Tahun 1971. So that mean ini adalah data untuk 1971. Berapa dia punya mean. Control X, control ni. So berapa dia punya mean. And then row 2, yang ini adalah 1972. Ni kalau guna Excel, kalau awak guna Minitab lagi cantik. Dia terus keluar dalam ni. Cuma Excel yang saya tak suka, dia akan keluar. Ni sama je sebenarnya. So that mean kalau awak nak ni, awak boleh delete je kolom ni. Select kolom ni, home, delete. Okay. Row 3 ni, delete. So ini adalah untuk 1973. So row 4, dia punya description tu boleh delete. Yang ini adalah untuk 1974 and so on. So boleh terus dapatlah row 6 adalah untuk 1975 dan 1976 and so on. Ni 1975, 1976, 1977 dan seterusnya. So ni adalah data awak. So kurtosis dia tak boleh kira, stionis pun dia tak boleh kira, mode pun tak ada. Sebab tak ada mode data awak. Yang ada adalah mean, standard deviation, median. So awak dah tak payah kira satu-satu. Excel dah kira direct je. Okay. Range, minimum, maximum, sum, count dengan confidence level untuk mean. So dia dah kirakan directly. Itu kalau guna data analisis, apa nama dia? Descriptive statistik. Okay. So ni dia kira 1977 sampai the last one, this one adalah ni 2014. So that mean dah dapat semua bacaan hanya dengan satu klik. So dapat Oi, dapat tak? Dah 61 dah. Dapat semua?
Ada yang tertinggal, ada yang nak repeat? Doktor, kalau tak ada data analisis tu macam mana nak munculkan ni? Ni share screen. Share screen awak kita buat balik. Sama macam yang tadi, siapa ada name. So, pergi dekat home ke file lah. File kot. File lah, pergi dekat bawah sekali option. Dia ada option kan? Klik option. Pergi dekat add in. Bawah dia. Add in. Pergi dekat go. Manage dekat bawah tu. Lepas tu go. Ni sebelah dia. Go. Klik. Klik dekat analysis toolpack dengan analysis BBA. Okay, klik OK. Okay, dia tengah loading lagi tu. Lepas tu pergi dekat data. Tu dah ada data analisis. Okay, dapat klik data analisis tu. Boleh Maira, klik data analisis. Dia tak keluar tak? Tak keluar Cuba klik balik. Kadang-kadang dia lambat sikit. Dia ada keluar tak descriptive statistik? Ada. Ada? Kat saya dia keluar. Kat screen tak ada pula. Dia ni apa nama, kau share window kot. Dia kalau share screen dia akan keluar semua. So klik kat data analysis tadi, nanti ambil descriptive. Lepas tu select data, tapi perkataan year dengan total consumption tu tak payah. Awak select daripada 1971 sampai ke 2014 tu. Okay, depan? Ya. Okay. So yang lain macam gitulah cara dia. Macam mana awak nak analisis data. So awak memang ada data, raw data, tapi bukan tertakluk lah. Betul lah tertakluk. Tertakluk kepada kebijaksanaan awak macam mana nak represent data tu. Dalam bentuk report atau dalam bentuk yang senang dipahami oleh semua orang. Okay. So kita ada lagi satu data ni sebenarnya, 100 sales record. Tapi dah pukul 1 dah. Kita carry on next class boleh? Boleh Okay. So untuk hari ni that's it for today. Ada lagi dua data sebenarnya. Lagi satu data analisis saya letak dekat dekat file lain. Yang itu ada sampai 70,000 ke berapa puluh ribu data. Tapi lagi banyak. So itu memang data yang dia ambil daripada, tak silap saya, solar panel ke daripada data logger. Itu data daripada overseas. So memang itu memang standard data lah bila nak analisis. Tapi kita tak sempat nak cover, tak apalah, next time nanti kita akan buat kelas lagi untuk data analisis. But this one sangat-sangat awak akan gunakan masa buat assignment nanti. Okay. So kalau tak ada apa-apa, nanti recording saya letak dekat YouTube. Yang tertinggal ke apa, boleh boleh tengok dekat YouTube saya. So if there is kalau dah tak ada apa-apa, that's it for today. So thank you class, and I wish you selamat hari raya and happy bercuti. Okay, kalau ada apa-apa boleh jumpa saya nanti. Kita discuss when you come back from cuti. Okay. So thank you everyone and happy hari raya. Thank you, Doktor. Alright. Happy holiday. Thank you, Doktor.